Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik tahun 4. Minggu ini kita masih dalam tajuk yang sama iaitu tolak pecahan. Seperti biasa, cikgu minta untuk setiap murid sediakan buku tulis matematik dan buku conteng. Sebelum memulakan video ini, kita akan membuat latihan bersama-sama. Di dalam buku tulis, jangan lupa untuk tuliskan hari dan tarikh. Tajuk hari ini, tolak pecahan. Nombor 1, 5/6 tolak 3/8. Okey, syarat pertama untuk menolak pecahan ialah kita perlu samakan penyebut. Okey, macam mana kita nak samakan penyebut? Murid-murid juga boleh mendarab silang untuk menyamakan penyebut. Okey, darab silang. Yang ini penyebutnya 6. Kita akan mendarab 6 ke sini. Jadi, bila atas darab 6, bawah juga darab 6. Yang ini penyebutnya 8. Maksudnya ke sini, kita akan darab 8. Bawah juga mesti sama darab dengan sifir 8. Kita akan mendarab silang. 5 darab 8, 40. 6 darab 8, 48. Tolak 3 darab 6, 18. Per 8 darab 6, 48. Okey, kita lihat sekarang penyebut kita dah sama iaitu 48. Ingat, bila kita menolak, penyebut tetap sama. Kita tolak apa je? Ya, kita tolak yang di atas ini. 40 tolak 18. Okey, pastikan di sebelah ada buku conteng. Sifar tolak 8 tak boleh. Kita pinjam. 1 letak sebelah, sifar potong, tulis mula. 10 tolak 8, 2. 3 tolak 1, 2. Jadi jawapan kita ialah 22 per 48. Okey, kita boleh tinggal jawapan kita macam ni. Belum lagi, sebab apa? Ini ialah pecahan wajar. Okey, yang pertama betul. Yang kedua, adakah ini dalam bentuk termudah? Belum lagi. Okey, kita nak bahagi dengan sifir apa? Okey, kita cuba dengan sifir 2. Okey, bahagi 2. 22 bahagi 2, 11. 48 bahagi 2, 24. Okey, jadi jawapan akhir kita ialah 11 per 24 dalam bentuk yang termudah. Seterusnya, muka surat baru. Soalan 2. Okey, dalam bentuk ayat. Kurangkan 1/6 daripada 5 2/5. Okey, kurangkan 1/6 daripada 5 2/5. Kurangkan ini membawa maksud apa? Operasi apa? Operasi tolak. Kita kurangkan maksudnya tolak. Jadi apa tolak apa? Kita akan buat ayat matematik. 5 2/5. Okey. Soalan cakap 1/6 daripada 5 2/5. Okey, jadi 5 2/5 tolak 1/6. Kalau soalan bagi dalam bentuk ayat sebegini, murid-murid kena fahamkan dan kena tahu yang pertama operasi apa.
Yang kedua, kena tahu ayat dia apa tolak apa. Ataupun murid-murid kena mahir untuk tahu pecahan mana yang lebih besar. Ingat, nombor mestilah pecahan yang besar tolak yang kecil. Okay, sekarang kita dah tahu ayat matematik kita, barulah kita boleh meneruskan. Syarat yang pertama untuk menolak, penyebut mestilah sama. Okey, di sini penyebut masih lagi belum sama. Jadi kita kena samakan. Ada yang tanya, cikgu, saya tak faham lah darab silang tu apa. Okey, kalau tak boleh nampak, tak boleh faham apa itu darab silang, okay, kita lihat yang ini ialah 5, penyebutnya 5. Okay, kita buat sifir 5. Kalau yang ini penyebutnya 6, jadi kita akan buat sifir 6. Selepas kita siap sifir 5 dan sifir 6, kita cari nombor yang sama. Okey, kalau dekat sifir 5, yang ini 30, sifir 6 di sini 30. Okey, kalau di sini 30 ni tempat yang ke berapa? Tempat yang ke-6. Kalau di sifir 6, 30 ini tempat yang ke-5. Okey, jadi maksudnya yang ini penyebutnya 6, kita darab dengan 5. Tempat yang ke-5. Sebab kita nak samakan penyebut dia 30. Yang ini sifir 5, kita darab 6. Okey, jadi bila kita dah buat macam ni, kita juga boleh nampak di sini kita darab silang. 6 ke sini, 5 ke sini. Okey, dia dalam bentuk pangkah silang. Okay, jadi sama dengan nombor bulat kita tak ubah. Okey, kita tulis semula. Sekarang kita tahu penyebut kita nak samakan dengan 30. Okay, atas 2 darab 6, 12. Tolak nombor bulat, tulis semula. Penyebutnya sama, iaitu 30. 1 darab 5, 5. Okey, sekarang kita lihat pecahan. Nombor bulat, kita biarkan dahulu, kita lihat pecahan. Okey, pecahan ini penyebutnya sama, jadi boleh tolak macam biasa. 12 tolak 5, boleh tak? Boleh, sebab 12 ini lebih besar. Jadi, seperti minggu lepas, kalau pecahan ini ialah pecahan yang besar, kita boleh terus tolakkan sahaja. 5 tolak 1. Ingat, kalau kita nak menolak, pastikan dia kena tolak pasangan yang sama. Nombor bulat dengan nombor bulat. Pecahan dengan pecahan. Okey, sekarang nombor bulat dulu. 5 tolak 1, 4. 12 tolak 5, 7. Penyebutnya masih sama, iaitu 30. Jadi jawapan akhir kita ialah 47/30. Muka surat baru nombor 3. Kira beza 1/2/3 dengan 4/5/9. Yang pertama, kita kena tahu operasi. Kata kunci di sini ialah beza. Beza merujuk kepada operasi tolak. Okey, apa tolak apa? 1/2/3 tolak 4/5/9 atau 4/5/9 tolak 1/2/3. Okey, yang mana satu yang betul? Syarat untuk tolak mestilah nombor besar tolak nombor kecil. Okey, macam mana kita nak tahu pecahan yang mana yang besar?
Kalau murid-murid tak boleh nak congak lagi, tips dia, lihat nombor bulat. Okey, nombor bulat di sini 1, di sini 4. Yang mana lebih besar? 1 ke 4? Okey, 4 yang lebih besar. Jadi ini bermakna 1 ini yang lebih kecil. Jadi besar tolak kecil inilah yang kita akan pilih. Jadi ayat matematiknya kita tulis semula 4 5/9 tolak 1 2/3. Sama dengan berapa? Syarat yang pertama untuk tolak mestilah penyebut yang sama. Selain daripada kita darab silang, kita buat sifir, yang ketiga, kita boleh samakan penyebut dengan kita melihat kepada nombor yang besar. Okay, 3 dengan 9. 9 ini lebih besar. Jadi 3 darab berapa jadi 9? Ada tak? Boleh tak? Boleh, darab dengan sifir 3. Maksudnya kita samakan penyebut ini kepada penyebut yang lebih besar. Kalau boleh, jadi kita terus akan darabkan yang ini sahaja. Penyebut yang ini kita kekalkan. Jadi bila kita kekalkan, kita tulislah semula. Sebab kita tak kacau dia. Tolak 1. Okey, sekarang 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Okey. Yang kedua, kita lihat kepada pecahan. Nombor bulat ni kita biar dulu. Kita lihat pecahan. Okey, yang ini 5/9, yang ini 6/9. Penyebut kita tak tolak. Kita tolak pengangka yang itu di atas sahaja. 5 tolak 6. Boleh? Tak boleh. Kecil tak boleh tolak besar. Jadi bila tak boleh nak tolak, 5 tolak 6 tak boleh, cikgu nasihatkan untuk murid-murid terus tukarkan kepada pecahan tak wajar. Nak tukarkan kepada pecahan tak wajar, kita perlu darab dan tambah. Okey, bawah darab, atas tambah. Okey, kalau murid-murid cikgu lihat buku latihan, untuk mendarab boleh, tapi lupa nak tambah ni. Jangan lupa ya. Buku conteng jangan lupa ya di tepi. 9 darab 4 tambah 5 sama dengan 41/9. Okey, yang ini pula 16/9. Penyebutnya tetap sama. Okey, bawah darab, atas tambah. 9 darab 1 tambah 6. Sama dengan 15/9. Sekarang penyebut pun dah sama. Yang di atas pun besar, tolak kecil. Okey, dah cukup syarat. Kita dah boleh tolak macam biasa. 41 tolak 15 sama dengan 26/9. Okey, kita boleh tinggal tak jawapan kita seperti ini? 26/9? Tak boleh, sebab ini ialah pecahan tak wajar. Jadi kita perlu tukarkan semula dalam nombor bercampur. Kita tahu kalau nak tukar kepada nombor bercampur kena bahagi. Apa bahagi apa? 9 bahagi 26 atau 26 bahagi 9. Okey, kalau nak bahagi kita akan sebut daripada atas ke bawah. Per ini membawa maksud bahagi. Jadi daripada atas 26
bahagi 9. Jangan salah pula ya, daripada bawah ke atas itu salah. Kita mestilah sebut daripada atas ke bawah. 26 bahagi 9. Jadi dalam sifir 9 ada tak 26? Tak ada. Yang paling hampir ialah 2 darab 9, 18. Tolak garis. 6 tolak 8 tak boleh. Pinjam. Pinjam 1, letak sebelah. 6 potong, tulis mula. 16 tolak 8, 8. Okey, macam mana kita nak sebut ni? Daripada atas ke bawah. Pusing arah jam. Jadi, daripada atas 2, 8 per 9. Okey, inilah jawapan akhir kita. Sama dengan 2, 8 per 9. Okey, kita dah tukar kepada nombor bulat. Adakah ini dalam bentuk pecahan termudah? 8 per 9 ni, kita boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh. Jadi inilah jawapan akhir. 4, 5 per 9 tolak 1, 2 per 3 sama dengan 2, 8 per 9. Cikgu nak ingatkan lagi sekali, pastikan yang sama dengan ini sebaris. Okey, yang ni ke tepilah, tak muat. Kalau boleh sebaris sampai bawah. Jangan lupa, dekat sebelah mesti ada buku conteng. Muka surat yang seterusnya. Nombor 4. 4, 7 per 8 tolak 1 per 2 tolak 2, 2 per 3 sama dengan berapa? Ada murid yang tanya, okey, cikgu, boleh tak kalau saya nak tukar pecahan saya kepada bentuk tak wajar? Senang, nanti saya nak tolak je. Boleh, kita tukarkan daripada awal pun boleh. Jadi 8 darab 4 tambah 7. 39 per 8. Ingat ya, bawah darab atas tambah. Okey, yang ini 1 per 2. Kita tak ubah dia sebab tak perlu. Tolak. Okey, yang ini. Bawah darab atas tambah. Tambah ni yang selalu murid-murid lupa. Jangan lupa ya, atas tambah. 3 darab 2, 6. Tambah 2, 8. Okey, penyebut kita tak tukar lagi. Per 3. Okey, sekarang kita lihat syarat kita untuk tolak. Cukup tak? Tak. Apa yang tak cukup tu? Penyebut belum sama lagi. Okey, macam mana kita nak samakan penyebut? Okey, kita boleh menyenaraikan sifir. Yang ini penyebutnya 8. Maksudnya kita kena sediakan sifir 8. Yang ini ialah penyebutnya 2. Jadi kita sediakan sifir 2. Seterusnya ini penyebutnya 3. Maksudnya kita sediakan sifir 3. Selepas kita siap senaraikan sifir, kita perlu cari nombor yang sama. Dekat sifir 8, sifir 2 dan sifir 3, apakah nombor yang sama yang kita jumpa? 24. Okey, dekat sifir 8, 24 ini ialah tempat yang ketiga. Dekat sifir 2, tempat yang ke-12. Dekat sifir 3, tempat yang ke-8. Ini bermaksud dekat sifir 8, penyebutnya 8, kita perlu darab dengan sifir 3. Penyebutnya 2, kita darab dengan sifir 12.
Penyebutnya 3, kita darab dengan sifir 8. Okey, jadi kita boleh selesaikan. 39 darab 3. Okey, 39 darab 3. Kalau tak boleh congak, pastikan di atas kertas conteng itu kamu buat bentuk lazim ataupun teknik lattice. 9 darab 3, 27. 3 darab 3, 9. Sifar 9. Yang dalam ini, kita letakkan jawapan sifir. Yang di bawah kita tambah 7. 9 tambah 2, 11. Naik 1. Jadi jawapan kita 117. Sama dengan 117 per 8 darab 3, 24. Tolak 1 darab 12, 12. 2 darab 12, 24. Tolak 8 darab 8, 64. 3 darab 8, 24. Okey, kalau kamu boleh terus darab, sebab dah hafal sifir kan, jadi teruslah tulis, tak perlu buat bentuk lazim atau teknik lattice. Yang ini buat kalau nombornya besar sahaja. Sekarang ni penyebut dia semua dah sama per 24, jadi kita boleh tolakkan pengangka nombor di atas seperti biasa. Bila kita nak tolak di atas, kita tahu ini nombor yang besar. Okey, apa lagi? Kertas conteng lah. 117 tolak 12 tolak 64. Seperti di awal dulu cikgu dah sebut, kalau ada 3 angka yang kita perlu tolak, pastikan kita tolak 2 dahulu, baru kita tolak nombor yang ketiga ini. 2 garis. Okey, ingat lagi tak? Jangan tolak 3 terus. Boleh, tetapi cikgu takut kalau ada kecuaian. Kan dah rugi dekat situ. Jadi kita sabar dulu. Tolak 2, baru tolak yang nombor yang ketiga ini. 7 tolak 2, 5. Okey. 5 tolak 4, 1. Sifar tak boleh, tolak kita pinjam. 1 pergi sebelah, sifar potong tulis mula. 10 tolak 6, 4. Jadi jawapannya ialah 41 per 24. Okey, kita semak jawapan kita. Boleh tak kita tinggal dalam bentuk seperti ini? Ini bentuk apa? Pecahan tak wajar. Jadi kita perlu tukar kepada nombor bercampur. Apa bahagi apa? Okey, ingat ya, daripada atas. 41 bahagi 24. Okey, kalau tak tahu, buat sifir 24 dekat tepi. 24, 48. Okey, dah lebih. Jadi 41 duduk antara ini. Kita perlu pilih yang lebih kecil, iaitu 24. Tempat yang pertama. 1 darab 24, 24. Tolak. 1 tolak 4 tak boleh, terus pinjam. 4 pinjam 1 jadi 3. 1 tulis dekat sebelah. 1 ini potong tulis mula. Jadilah 11. 11 tolak 4, 7. 3 tolak 2, 1. Jadi macam mana nak sebut ni? Daripada atas ikut arah jam. 1, 17 per 24. Sama dengan 1, 17
per 24. Okey, kita dah tukar kepada nombor bercampur. Adakah ini pecahan termudah? Ya, 17 dengan 24 kita dah tak boleh kecilkan dah. Jadi inilah jawapan akhir kita, 17 per 24. Seterusnya nombor 5, 10 tolak 8 5 per 6 tolak 8 per 9. Okey, ada yang tanya cikgu, cikgu boleh tak kalau kita nak tolak macam kita buat yang tambah tadi? Maksudnya kita nak tolak dua nombor dahulu, baru kita tolak nombor yang ketiga ini. Boleh, tak ada masalah. Jom kita buat sama-sama. Okey, ingat lagi tak kalau 10 ini nombor bulat? Okey, kita nak asingkan satu kan? Satu kita keluarkan dulu. Tambah. Satu tambah apa jadi 10 ini nombor bulat. Ingat kalau nombor bulat kita asingkan satu. Tambah. Satu tambah apa jadi 10? Tambah 9. Okey. Jadi nombor bulat ni, 9 ni kita kekalkan. Satu ini kita akan tukar kepada pecahan. Okey, pecahan apa? Kita lihat di sini penyebutnya 6. Jadi, satu ni kita akan tukarkan kepada 6 per 6. 9, 6 per 6 tolak 8, 5 per 6. Okay, yang nombor ketiga ini kita salin sahaja semula. Okay, ingat kita nak selesaikan dua dahulu. Bila kita nak selesaikan dua dahulu, dua nombor ini dahulu, jadi kita hanya perlu samakan penyebut dua ini sahaja dahulu. Yang ni buat apa? Sabar. Okey, jadi sekarang nombor bulat tolak dengan nombor bulat. 9 tolak 8, 1. 6 tolak 5, 1 juga. Jadi penyebutnya 6 tolak 6 jadi sifar ke? Tak, penyebut kita salin semula. Jadi hasil tolak dua nombor ini ialah 1 per 6. Okey, yang tadi kita suruh dia sabar. Tapi janganlah kita lupakan dia. Sekarang barulah tolak 8 per 9. Okey, dekat sini kita dah nampak. Okey, penyebut tak sama. Buat apa? Samakan dahulu penyebut. Penyebut di sini ialah 6. Jadi kita sediakan sifar 6. 6, 12, 18. Di sini penyebutnya 9. Jadi kita perlu sediakan sifar 9. Bila kita dah ada sifar, kita perlu cari nombor yang sama. Okey, dekat sifar 6 dengan sifar 9, nombor apa yang sama? Okey, nombor 18. Kemudian nombor 36. Okey, di sini kita ada dua nombor yang sama. Kita nak pilih yang mana? Kita akan pilih nombor yang lebih kecil. Okey, maksudnya penyebut 6 kita akan darab dengan 3. Penyebutnya 9 kita darab dengan sifar 2. Okey, 36 ni nak guna pun boleh juga. Tetapi lebih baik untuk kita pilih sifar yang hasil jawapannya lebih kecil. Okey, 18 ini lebih kecil. Jadi kita akan samakan penyebut kepada 18. 6 darab dengan 3. 9 darab dengan 2. Kita lihat dia tempat yang keberapa 18 ni? Tempat yang kedua. Jadi 9 darab 2. Satu ni
tak ubah, salin semula. Kita nak samakan penyebut kepada 18. 1 darab 3, 3. Tolak, penyebutnya tetap sama 18. 8 darab 2, 16. Kita kena ingat nombor bulat tolak dengan nombor bulat. Di sini tak ada nombor bulat, maksudnya nombor bulat dia ialah sifar. Okey, yang kedua, pecahan tolak dengan pecahan. 3 tolak 16. Boleh tak? 16 ni lebih besar, jadi tidak boleh. Kita nak buat apa kalau tak boleh? Tadi cikgu pun dah sebut, kalau tak boleh tolak, pastikan yang ini, nombor bercampur ini kita tukar kepada pecahan tak wajar. Bawah darab, atas tambah. Pesanan yang sama juga, tambah di atas ini jangan lupa. Janganlah tinggalkan dia. Okey, 18 darab 1, 18. Tambah 3, 21. Per 18. Tolak 16 per 18. Okey, sekarang barulah kita boleh tolak macam biasa. Penyebut pun dah sama. 21 ini lebih besar daripada 16, jadi dah boleh tolak. 21 tolak 16. Kalau tak boleh congak, buat apa? Buku conteng. Pastikan sentiasa ada di tepi. 11 tolak 6, 5. Jadi jawapan kita ialah 5 per 18. Kita cek jawapan. Adakah ini jawapan akhir kita? Ini bentuk apa? Pecahan wajar. Bagus. Yang kedua, adakah ini dalam bentuk termudah? Ya. 5 dan 18 tak boleh dikecilkan lagi. Jadi jawapan kita ialah 5 per 18. 10 tolak 8, 5 per 6. Tolak 8 per 9 sama dengan 5 per 18. Okey murid-murid, sampai sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Kita dah buat sama-sama nombor 1 hingga nombor 5. Jadi seperti biasa, nombor 6 hingga 10 ialah latihan untuk murid-murid latih diri. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.